Okey, sekarang ni kita, kalau anda lihat notan ni pun saya dah share dekat Otter. Sekarang ni ada berkenaan dengan throttling valve. Valve ataupun injap pembuka lah. Apa tu injap? Boleh nampak skrin saya? Okey. Okey, ini boleh nampak Okey, ini biasa kalau air pipe lah, dekat pipe rumah awak pun kalau awak perasan, ada buka pembuka pipe kan, ada water in, ni out. Ini dinamakan sebagai throttling valve. Yang ini pula, ini pada aircon system. Aircon. Dalam aircon system, dalam kereta, dia ada benda ni. Nanti kalau awak belajar dalam chapter yang keempat berkenaan dengan valve aircon system, nanti saya akan ceritakan lah. Okay, throttling valve are any kind of flow restricting device that cause a significant pressure drop in the fluid. Okay, kat sini akan berlakunya pressure drop. Ni number 1, number 2. Ni P1, ni P2. Okay, jadi P2 lebih kecil daripada P1. Dia pressure akan drop, pressure drop. Ataupun bahasa Melayunya kejatuhan tekanan. P adalah tekanan. What the difference between turbine and throttling valve? Kalau awak tengok apa beza dia, tengoklah dia punya konsep dia pun beza. Kalau turbine, kalau dia lihat kat sini, inilah turbine dan juga kompresor. Turbine, apa beza dia turbine dengan throttling valve? Masing-masing pressure akan drop juga kan. Cuma dia punya aplikasi dia berbeza lah. Kalau valve ni biasa dekat yang pressure, yang tekanan yang agak rendah berbanding dengan turbine. Turbine memerlukan tekanan yang tinggi. Okay, the pressure drop in the fluid is often accompanied by a large drop in temperature. For that reason, throttling devices are commonly used in refrigeration and air conditioning application. Okey, dalam ni biasa throttling valve juga digunakan dekat mana? Sistem penyejukan ataupun sistem penyaman udara. Ini peti sejuk lah, peti ais. Sistem penyejukan dan juga penyaman udara. Okey, dalam throttling valve dia punya energy equation pun sama juga. Okey, energy in tolak dengan energy out sama dengan total energy system. Okey, ini kalau E dot ni dalam kilojoule per saat ataupun kilowatt lah, sama je dua-dua ni. Tapi kalau untuk steady flow, ni kalau awak ingat balik, steady flow biasanya dia je zero lah. Maksudnya energy in sama dengan energy out. Ini adalah basic untuk steady flow. Semua untuk konsep sama, untuk untuk device ni, sama ada turbine ke ataupun ni, semua sama. Cuma ada sedikit perbezaan nanti. Dia punya asas dia, energy balance sama. Energy balance sama. Ni untuk steady flow. Okey. Jangan lupa, don't forget, saya ada letak gambar sini, jangan lupa. Ini dia adalah asas dia. Ni adalah asas. Energy in sama dengan out. Q1 ni apa? Ni adalah head. Work. Ni apa? M1 ni mass. Ini apa? Flowing fluid. Kena ingat yang kita sebelum ni kita dah belajar kan. Ni in dengan out sama. Tapi harus diingat, untuk throttling valve, work, heat ataupun potential energy ataupun kinetic energy menghampiri zero, terlalu kecil. So Q dengan W di zero, maksudnya diabaikan, zero. So yang tinggal adalah rumus bagi flowing fluid. Ni theta pun kita dah tahu, ini dia. V1 campur dengan V2 kuasa 2, V1 kuasa 2 bagi dengan 2 GZ. Ini dia punya asas dia. Okey, tapi potential energy dan juga kinetic energy zero, kan? Zero. So yang tinggal M mass, H adalah enthalpy,
satu dan juga dua, inlet dan juga outlet. Sebab apa? Tengok kalau throttling valve ni, dia ada one inlet, ada one outlet. Ada satu masuk dan juga keluar. So H1 sama dengan, ini kalau steady flow mass dia sama. Jadi M in dengan M out adalah sama. So yang tinggal adalah entalpi 1 sama dengan entalpi 2. Macam mana kita nak tengok entalpi ni? Tengok bantu pada soalan lah. Biasanya dalam tengok dekat steam table, dekat ni compressed liquid ke apa, tu kena tengok lah. Okey, entalpi ni apa? H. Sebelum ni kita pun dah belajar. H1 sama dengan P, pressure, darab dengan specific volume, campur dengan internal energy. Ini pressure, ini pressure, ini adalah specific volume, ini adalah internal energy. Tengok sini balik. Unitnya apa? Pressure, Newton per meter square. Ini specific volume, meter cube bagi dengan kilogram. Potong, tinggal Newton meter. Newton meter ni adalah joule, ataupun kilonewton. Jadi kilojoule per kilogram. Sama dengan internal energy ni. Ini adalah kilojoule per kilogram. So awak kena tahulah H ni sama dengan P1 campur dengan AP1. Pressure darab dengan specific volume kali dengan internal energy. Okey. Dah ada yang masuk. Okey, jadi untuk throttling valve, ini dia punya rumus. So, ni ada beberapa, ni adalah contohlah. Okey, ni untuk ideal gas. Kalau biasa kalau throttling valve ni untuk gas lah, ideal gas. Ni gas, ni in, ini out. Okay, the temperature of an ideal gas does not change during throttling valve. H is constant. Proses H equal by HT. Ini kalau untuk throttling valve, untuk ideal gas, T nya constant. Temperature-nya sama. Jadi T1 sama dengan T2. So kalau untuk ni, during the throttling process, the enthalpy of fluid remain constant. H ni sama, but internal and flow energy may be converted to each other. Okey, dia punya nilai enthalpy nya sama. H1 sama dengan H2, tapi dia punya pressure, dia punya specific volume adalah berbeza. Nampak? Berbeza. H1 sama dengan H2, cuma dia punya nilai P1. Okey. Ramainya baru nak masuk ni. Sekejap. Okey, saya dah masukkan. Okey. Jadi untuk ni P pressure 1 tak sama dengan P2. Specific volume 1 tak sama dengan specific volume 2. Dan juga internal energy 1 tak sama dengan internal energy 2. Tapi dia punya enthalpy adalah sama. Enthalpy H sama dengan P V campur dengan internal energy. Ini kena tahulah, internal energy. Okey, kat sini pun ada beberapa contoh saya ambil daripada buku. Ini adalah contoh 563. Awak boleh tengok dalam buku teks, thermodynamic. Okey, ini saya cuba ambilkan solution pun saya sebenarnya dah bagi. Saturated liquid vapor. Tengok dia punya ni apa. Dia dah dibagi tahu dah, saturated liquid vapor mixture. Ada campuran of water called wet steam. In a steam line. Okey, dia dah dibagi tahu pressure dia dah. 1500 kilopascal is throttle to 50 kilopascal and 100 degree C. Okey, dah sini. Ni inlet, ni outlet. Okey. What is the quality in the steam line? Quality ni apa maksud quality? Quality adalah X. Sebab apa? Dia campuran.
Campuran dia ada, kalau awak ingat lagi lah, dalam sebelum ni ada fasa, beberapa fasa kan, ada TV diagram kan, ni TV penyelah sini, kawasan sini lah, inilah X, berapa kualiti dia. Ini campuran, ini campuran apa, compressed liquid, ini vapor. Jadi awak kena tahulah benda-benda ni asas chapter yang sebelum ni kita dah belajar. Okey, ini solution ni, cara dia nak menyelesaikan masalah ni. Okey, lepas tu buat assumption, ada steady flow, steady flow process, kita buat steady flow no change with time, kinetic and potential energy abaikan, heat transfer ataupun form fluid abaikan, tiada kerja, dia tak bagi tahu kan, tak ada kerja. Okey, apa lagi, semua dah ada. Ini saya ambil daripada buku saja. Ini pun basic, saya tulis balik. Asas tu saya kena tulis balik, asas ni saya tulis balik. Ini benda ni supaya apa, saya tak lupa lah. Pada steady flow ni, steady flow dia ni zero. So bila energy balance, steady flow zero, ini adalah sama. So ini jangan lupa, ini adalah asas. Semua apa, komponen alat apa, semua sama, dia punya step dia. Tapi dia bergantung pada keadaan. Ni tengok, kalau totaling valve, ini yang dia bagi tahu. So saya buat balik, saya potong balik, saya buat selesai balik. Sebenarnya nak ni je, tapi saya tunjukkan balik supaya anda mudah faham. Okey, entalpi dah ada. Okey, lepas tu kita dah kena lukis case lah. Okey, kalau anda kata kalau final anda rasa blur untuk menjawab, at least awak lukis diagram ni pun saya akan bagi markah. Begitu juga dengan ujian-ujian, anda lukis diagram ataupun lukis drawing balik, maksudnya saya akan bagi markah lah. Tapi kalau jawapan dia betul semua, saya tak akan bagi markah tambahan lah. Tapi yang jawapan yang salah lah, saya akan bagi markah lah. Okey, ini adalah inlet, ini adalah outlet. Okey, ni tuan-tuan dan simbol dia ni, simbol dia. Okey, ada steam, dia beritahu 1.5 megapascal, 50 kilopascal. Okey, to determine phase outlet 2. Okey, kita tengok pasang 2. Okey, pressure dah ada, temperature dah ada. Okey, kita dah tahu kat sini adalah C table A5. Saya pun dah crop table A5 ni, Lepas tu tengok dia punya TS dia, T saturated dia. Kalau anda kata 50 kilopascal, inilah pasang di sini. Okey, so TS dia adalah 81.32. So TS ni lebih kecil, T saturated lebih kecil daripada T2. Apa dia? Ini kena tengok slide yang sebelum ni. Fasa dia adalah fasa superheated vapor. Bila superheated vapor, tengok pada table A6. Saya pun dah crop table A6, table A6. Okey, pada suhu 100, pada suhu 100, betul ke? Okey, pada pressure 0. Ini kena convertkan kepada megapascal. Kena tahulah megapascal ni apa. Ni 10 kuasa 6. K ni kilo, 10 kuasa 3. 50 kali dengan 10 kuasa 3 pascal. Kalau mega, tambah lagi lah 1, 2, 3. Jadi 0.05 megapascal. Ini basic anda kena tahulah. So untuk 100, okey, kita dah beri. Ni anda boleh tengok dekat table A6 nanti, kalau awak nak buat latihan. Tengoklah dekat mana. Okey, nampak dia punya nilai-nilai specific volume ada, internal energy ada, enthalpy ada, dan juga entropi. Tapi kita dapat ni pun dah okey ni. Dah dapat nilai dia ni. Kita tengok So kita dapat enthalpy dia. Enthalpy ni kita boleh tulis kat sini. P2 50 kilopascal sama dengan 100, sama dengan enthalpy dia adalah 2682.4 kilojoule per kilogram. Okey, kalau anda nak tahu juga, kalau enthalpy sama dengan apa? P V campur dengan
internal energy. P nya berapa? 0.05 50 kilopascal. Darab dengan specific volume dia berapa? 3 point something 41 87. Lepas tu campur dengan internal energy 2511.5. Nanti anda akan dapat jawapan ini. Nanti abang boleh buat latihan lah. Okey, itu adalah dia punya basic. Okey, ni dapat P2, T2 dah dapat, entalpi pun dah dapat. Okey, ni apa saya pun dah crop dah. Superheated vapor, compressed liquid. Tengok kalau T lebih kecil daripada T lebih besar daripada T saturated adalah superheated vapor ni. Nampak? T ni T saturated lebih kecil daripada T2 atau T2 lebih besar daripada T saturated. Sama je ni kan. Jangan confuse pula. Ni lah. Ni. Nampak? Kalau compressed liquid pula macam mana? Ni kena tengoklah, kena perhatikan betul-betul. Okey, untuk tentukan the quality of X. X ni kat mana? X ni adalah pada steam. Jadi dia punya nilai H dia kan dah sama. Kalau untuk throttling valve, formula dia H1 sama dengan H2. H2 kita dah dapat tadi. Dia dapat dah nilai kat sini. Ni H2 kita dapat dah. H2 dia sama dengan berapa? 2682. 2682.4. H1 pun sama 2682.4. Sebab apa? Sebab ni kita dah bincangkan tadi. Okey ni. Okey, kemudian okey, kita nak tentukan nilai X. X ni apa? Quality kan? Ni formula dia. Okey, kita tengok juga. Okey, tengok Okey, kita dapat nilai H dia. Pressure dia 1500. Pressure 1 tau, bukan pressure 2. 1500 kilopascal. Tengok pada table A5. Sebab apa? Campuran. Table A5 sebab pressure diberi. Kalau table A4 temperature. Okey, kalau table A5 tengok sini. Di sini tengok nilai H dia, Hg dia. Tengok nilai Hg kita ni. Ni kan 2682. Okey, bermakna dekat, maksudnya dekat kawasan sini. Okey, so formula dia ni H1 sama dengan H2 sama dengan HF1 campur dengan X HFG2. Ni kita tengok yang ini dan yang juga ni. Kita nak cari nilai X ni sebenarnya. Tapi nilai H kita ni. Okey, kalau nilai HF, okey, kita tengok graf sekejap Okey, ni nilai pressure P contoh PH ada dengan H pressure bukan TH. Sorry. Okey, contohnya. Okey. Ini HF. Ini adalah HG. So, kita punya nilai H tadi sini. Lebih kurang dalam sinilah. Ini adalah H1 sama dengan H2. Hg berapa? 29791. Ini HF sama dengan 844.55. Okey, sini H2 sama dengan 2682.4. Okey. Dekat sini saya dah tunjukkan macam mana menyelesaikan masalah ni. Okey, so nilai X dia, pecahan X dia, nilai kualiti dia adalah ini 0.944. Ini menggunakan rumus ini menggunakan secara matematik lah. Secara matematik. Anda boleh buat latihan sendiri. Ini untuk throttling valve. Maksudnya throttling valve ni dia tak susah sangat lah. Okey, yang kedua pula. Kita masuk yang kedua, mixing chamber ataupun kebuk campuran. Kebuk campuran. Sekejap saya nak minum dulu. Okey. Okey, mixing chamber ni contohnya dalam satu pipe. Pipe ada, contohnya dekat pipe hotel lah. Ada air panas dan juga air sejuk, hot water dengan cold water. Ni kalau anda perasan, kalau pergi hotel ada, biasa orang sekarang pakai heater je. Kita kalau ni, kalau hotel yang besar-besar,
dia guna boiler lah untuk dapatkan air panas ni. Kemudian kita ada T elbow ni campuran dekat sini, campuran air sejuk dan juga air panas kat sini lah. Bergantung pada dia punya kadar flow rate dia, kadar alir dia, Q cold water ataupun Q hot water. Tengok mana yang besar. Nak balancekan, biasa kita nak suam macam mana, itu bergantung pada kita lah. Okey, ini adalah contoh mesin chamber. Pressure sama, P sama dengan 140 kPa. Kemudian ada contohnya air sejuk. Sorry, ini air sejuk, cold water. Ini adalah hot water, contohnya lah ya. Ini contohnya dalam 10 degree C. Ini 60 degree Celsius. So keluaran dia adalah sini adalah 43 degree Celsius. Ini contohnya lah. Kalau ikut pada gambar rajah ni. Kemudian pressure ni, tekanan dia lebih kurang dalam 140 kilopascal. In engineering application, mixing two stream of fluid is not a rare occurrence. The section where the mixing process take place in the commonly refer to as a mixing chamber. Okey, dalam elbow ni sebenarnya ada beberapa jenis. Ada bentuk T macam ni, ada yang bentuk Y. Tengok pada application lah. Ini mungkin hot water, ini ada cold water. Ini maksud ini lah keluar. Biasanya gitu. Okey, T elbow or Y elbow in shower. Bergantung pada mana yang awak nak pilih. Bergantung pada keadaan lah. Okey, untuk mesin chamber pula, ini common. Ini common untuk mana-mana peralatan. Jadi persamaan ni adalah common. So macam yang sebelum ni juga, untuk steady state ini adalah 0. So untuk energy balance, energy in equal by energy out. Ini untuk steady flow Kalau unsteady berbeza pula. Okey, kemudian okey, ataupun E dot ini biasalah rumusnya ni kalau kira energy kilo, ni adalah kilojoule, ni kilojoule per second ataupun kilowatt. Tuan nak tahulah. Okey, tengok pada sini. Kalau sini ni ada 1, 2, ada 2 inlet, 1 outlet. Okey, kita namakan 1 dan 2 ni sebagai inlet, 3 adalah outlet. Ni contohnya 1, ni nombor 2, 3 ni adalah outlet. So kat sini dia tulis dah. 1 dan 2 adalah in, 3 adalah out. Energy in campur dengan energy out, energy in 1 campur dengan energy in 2 sama dengan energy out, iaitu 3. Ataupun ni unit dalam kilojoule per saat. Ini adalah kilojoule. Sebab apa? Sebab ada dot ni yang menunjukkan masa. Macam biasa, ini kena pecahkan juga. Ada heat, ada work, ada flowing fluid untuk 1 dan juga untuk 2. Ini adalah 2 in, yang ni adalah 1 out, nombor 3. Jadi dia punya persamaan ni kena tulis balik. Saya lebih suka kalau anda tulis balik lah persamaan-persamaan ni supaya anda tak lupa. Ini jangan lupa lah persamaan asas ni. Yang ni. Okey, untuk mesin chamber biasanya work, heat, potential energy, kinetic energy equal by 0. So Q1 sama dengan 0, work adalah 0, ni pun yang kedua 0, 0, 0, 0, yang tinggal adalah flowing fluid punya ni. So untuk ni M1 campur dengan M2 sama dengan M3. Sebab apa? 2 inlet dengan 1 outlet. So rumus yang tinggal adalah ini, M1 theta 1 campur dengan M2 theta 2
sama dengan M3 theta 3. So kinetic energy dan juga potential energy, ini adalah kinetic energy, ini adalah potential energy 0. 0, 0, 0. Dia pun 0, 0, dipotong lah. So yang tinggal adalah mass campur dengan entalpi 1. Ni tu one inlet, sorry, ada 2 inlet ni, ada 1 outlet. So okay, tak ada pun. Okey. Dah masuk kot. Okey, ini yang tinggal adalah rumus akhir ini. Rumus akhir ni. Ada 2 ni. Okey. Ada 2 rumus. Yang ni adalah ada dot mengenai masa, ni tiada. Jadi anda kena tahu untuk ni, untuk mesin chamber ada 2 lah. Rumus. Tengok. Okey, ni ada contoh berkenaan dengan mesin chamber. Okey, kita boleh boleh buatlah ni. Ni dalam soalan 5-72. In steam power plants, open feed water heater are frequently utilized to heat the feed water by mixing it with the steam bleed of the turbine at some intermediate stage. Consider an open feed water heater that operates at a pressure 1000 kilopascal. Feed water at 500 degrees C and 100 kilopascal is to be heated with superheated steam at 200 degrees C Celsius and 1000 kilopascal. Okay. In an ideal feed water heater, the mixing leaves the heater as saturated liquid at the feed water pressure. Determine the ratio of the mass flow rate of the feed water and the superheated vapor for this case. Ni pun dia dah dibagi gambar aja. Ini ada bila bentuk Y. Y machine chamber. Kita tengok sini. Temperature 150. Ini temperature yang kedua adalah 200 degree Celsius. Ada mass flow rate-nya berbeza. M1 tak sama dengan M2. Tapi M.1 campur dengan M.2 sama dengan M.3, seperti yang kita bincangkan sebelum ni. Okey, dia ada 2 campuran. Dia satu steam, satu lagi water. Apabila dicampurkan menjadi saturated liquid pada pressure 1000 kilopascal. Okey. Okey, macam mana? Okey. Dah masuk dah? Ya. Ni Safira dah left. Okey. Okey, ni ada solution dia macam mana saya banyak assumption ni dalam steady flow process. Ingat dah kita punya ni dalam steady flow process. Lepas tu kinetic potential dan juga potential energy abaikan. Tiada kerja. Device is adiabatic, just heat transfer abaikan. Q abaikan lah. Okey, dekat sini saya ada tulis beberapa contoh. Maksudnya ada beberapa penyelesaian yang perlu anda boleh buat lah. Maksudnya anda cuba tengok macam mana. Kalau kat sini, okey, temperature. Ni kita lukis balik. Dia punya ni lah. T sama dengan 50 degree Celsius, T2 sama dengan 200, ada M.1, M.2. Ni ada punya outlet. M1, 2 dan juga 3.
Sini ada step-step dia lah, tunjuk macam mana. T 1 megapascal. 1 megapascal ini adalah sama dengan P1 P sama dengan 1000 kilopascal. Kilo 1 2 3 jadi 1/1006 lah. Jadi 1 megapascal. Ini kena mahir lah. Okey, tengok pada table A4. Ni anda boleh tengok sendiri table A4 ya. Okey, kalau macam ni kita tengok, saya tak buat dia punya ringkasan ni. Saya tak sempat buat ni. Ni agak, dia punya ni agak complicated sikit lah ni untuk ratio, tapi anda boleh buat nanti boleh, kalau ada masa anda boleh tengok macam mana dia dapat nilai ratio dia ni Y sama dengan 3.73 ni ya. Nanti awak boleh buat sendiri lah ni. Okey, yang seterusnya kita sambung berkenaan dengan heat exchanger. Heat exchanger device. Yang ni anda boleh buat latihan sendiri Amal ni nanti boleh buat lah. Ini dah ada tunjuk dia punya cara-cara dia, matematik lah, banyak matematik punya problem. Jadi awak boleh selesaikan Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan heat exchanger ataupun penukar haba Heat exchangers are device where two moving fluid ada maksudnya dua benda yang berbeza fluid stream exchange heat without mixing. Maksudnya dia tak campur. Fluid A dengan fluid B ni dia tak campur, dia asing Heat exchanger are widely used in various industry and they come in various design, macam-macam design, bentuk design. Okey, ini kalau awak nak tengok dalam aircon system dia ada. Nanti kita topik yang akan datang kita akan bincangkan lah. Okey, maksudnya kat sini dia ada dua bendalih yang tak sama dia punya properties dia. Dia punya beza. Ni mungkin minyak, ni minyak oil. Ini mungkin maybe ini adalah water ataupun dan sebagainya. Dia punya property berbeza lah. Ni contoh. Ni macam ni tengok. Contohnya ni adalah bahan penyejuk. Yang ni adalah air. Air. Maksudnya dia tak campur ni. Bahan penyejuk dengan dengan air dia tak campur. Dia asing. Macam mana selesaikan kalau untuk problem penukar haba ni, heat exchanger ni? Baru nak masuk. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, untuk energy steady state, steady state ni equation memang basic lah. Anda perlu guna basic. Ni untuk steady state. Ini okey, untuk energy balance pun sama juga, dia punya konsep, dia punya asal dia sama. Cuma yang berbezanya apabila step yang seterusnya. Kalau macam ni ada two inlet, ni ada dua inlet. Kalau untuk case exchanger ni dia ada dua inlet, ada dua outlet. Dia ada dua. Lepas tu propertiesnya berbeza, tak sama. So macam mana selesaikan? Okey, macam ni. Okey, 1 dan 3 adalah in. Kalau macam ni case ni, 1 dan 3 adalah masukkan, 2 dan 4 adalah outlet. Okey, macam mana nak buat? So energy in 1 campur dengan energy in 3, okey, sama dengan energy out 2 campur dengan energy out 4. Okey, kalau awak nak tengok energy in 1 ni adalah water. Ini adalah water, air. Ini adalah refrigerant. Okey, E2 ni, out 2 ni adalah untuk water. Ini adalah refrigerant. Kan beza. Tapi dia punya rumus dia samalah ni. Dia punya bukan rumus, dia punya equation dia ni. Energy in sama dengan out. Okey. So macam mana selesaikan seterusnya? Ini pun adalah asas basic yang kita bincangkan sebelum ni. Ada Q, ada work,
ada flowing fluid. Ini adalah asas. Tapi bergantung pada, tengok pada sini. Nombor 1, kalau 1 sajalah. Ya, kalau 3 sajalah. Begitu juga dengan 2 dan juga 4. Ini adalah dia punya property berbeza. Okey. Biasanya work ataupun heat ataupun potential energy ataupun kinetic energy terlalu kecil, kita abaikan. Kita potong je lah. Ni 0 0 0 0 0 0. Biasanya, tapi tengok bergantung pada soalan. Kadang-kadang soalan dia tengok bagi work, bagi Q, tengok bergantung pada soalan. Okey, kalau macam ni kita anggapkan semua ni terlalu kecil, kita abaikan. So yang tinggal adalah M theta 1. Sama juga untuk heat exchanger, M1 campur dengan M3 sama dengan M2 campur dengan M4. Jadi kita pecahkan. So kita dah tahu potential energy dengan juga kinetic energy 0. Kita potonglah. So yang tinggal adalah M dan juga entalpi juga. So persamaan akhir dia ni lah. Ini adalah kilojoule. Ini adalah kilojoule per saat ataupun kilowatt. Jadi persamaan untuk heat exchanger ini, sebenarnya ini je. Tapi step-step dia macam ni lah. Okey, kat sini pun saya ada bagi beberapa contoh. Anda boleh tengok sendiri pada soalan 5-85 macam mana dia nak cari dia punya untuk menyelesaikan masalah bagi heat exchanger. Okey, ini adalah aircon system. Aircon system pada kereta. Ini ada kompresor, ada condenser, ada valve dan juga ada evaporator. Ada 4 komponen utama aircon. Ini saya tunjukkan sikit gambar jalan ni. Dalam aircon pula ada bahan penyejuk. Ini contoh untuk aircon kereta lah. Tapi bahan penyejuk R22 ni untuk pensejuk. Biasa kalau kereta R134A. Jadi anda boleh tengok kat sini step-step dia. Ni gambar-gambar. Contoh gambar yang sebenar lah. Macam ni evaporator untuk kereta dan juga untuk aircon. Ini evaporator ni. Anda boleh tengok dekat internet. Okey, dekat sini saya tunjukkan beberapa step. Anda boleh study sendiri. Tapi dia ingatlah dia punya ni ada gunakan CP pula, constant apa ni, pressure, specific heat, melibatkan specific heat. Jadi saya pun kat sini pun saya dah tunjukkan dia punya step-step dia ni. Anda boleh tengok macam mana dia terhasil. Okey, ni agak dia punya contoh ni agak tapi untuk contoh yang soalan ni nilai Q ada. Ada nilai heat ni. Tengok bergantung pada soalan. Sebab apa kalau kat sini tengok, dia ada nilai Q dia. Dia suruh cari nilai Q pula, Q in. Dia bergantung pada soalan. Kat sini saya tunjukkan step-step dia. Anda boleh lihat macam mana nak menyelesaikan soalan ni. Okey, yang seterusnya. Okay, anda faham maksudnya anda boleh tengok sendiri macam mana dia selesaikan soalan bagi masalah ni. Okey, seterusnya berkenaan dengan pipe ataupun duct flow. Pipe ataupun ducting. Ducting ni biasanya untuk aircon ataupun sistem ventilation. Pipe ni biasanya digunakan dekat mana? Dekat pipe air, pipe oil and gas dan sebagainya lah. Dia ada, sebenarnya pipe ni ada beberapa color. Kuning biasanya kalau apa? Biasanya gas lah. Kalau biru ni, tengok biru ni air biasa. Kalau merah ni bomber. Kalau hijau chiller. Dia tengok ada coloring, ada kod dia. Jadi biasa kalau anda kerja industri, dah tahulah pipe kuning apa, pipe hijau apa. Biasa aircon warna hijau lah. Ini bomber merah biasanya. Okey, ni ducting. Ducting biasa pipe ada dua, boleh masuk boleh apa, gas dan juga liquid, sama ada air dan sebagainya. Gas boleh, kalau
ducting biasanya untuk udara lah, udara ducting. Ni betul-betul ducting lah. Macam ni ducting. Okey, ni adalah contoh ducting lah. Ni contoh ducting. Okey, ni ada beberapa contoh. Heat loss from hot fluid flow through an uninsulated pipe or duct. Contohnya ni kita tak insulate. Ada in, ada out, hot fluid. Ini adalah benda lain. Duct to the cooler environment may be very significant. Okey, yang ni berkenaan kalau ada heater lah. Pipe or duct may involve more one form of work at the same time. Mungkin ada satu shaft, ada kipas, ada heater dan sebagainya. Tengok pada problem. Okey, ini energy balance for the pipe flow. Ini contoh satu pipe, ada heater contohnya, ada in, ni inlet, ni adalah outlet, nombor 1 dan juga nombor 2. Ni ada beberapa, ada Q pula, ada Q out, Q in tak ada kan, ada work in pula. Dia tengok pada keadaan 15 kW. So untuk energy steady state, untuk energy balance, macam biasa energy in sama dengan energy out, macam biasalah. Ini untuk energy balance. So dia ada one in, ada one out. So nombor 1 adalah in, nombor 2 adalah out. Tengok pada ni. Ini adalah persamaan yang basic yang perlu anda ingat, perlu anda faham. Okey, jika potential energy dan kinetic energy adalah 0, okey, so kalau ikutkan pada gambar rajah ni, Q1 tak ada, W2 tak ada. So Q1 ni 0, Q2 ni 0. W1 ni adalah 15 kW, Q2 ni berapa? Lebih kurang dalam 200 watt. Ini adalah 200 watt. Dia ada dia punya nilai dia. So untuk steady flow M1 ni common, sama dengan mass 2 sama dengan M watt. Sebab apa? One inlet dengan juga one outlet. Ini adalah potential energy 0, ni adalah kinetic energy 0. So yang tinggal adalah M dot H1. Macam biasalah. Yang tinggal adalah ni, jadi nilai ni. Untuk steady state M1 sama dengan M2, ni adalah common. So apabila diselesaikan secara matematik, yang tinggal adalah ini. Itu secara matematiknya lah. Okey, for air kita assume sebagai ideal gas. So CP, ini pada chapter 3.4 yang sebelum ni, sama dengan dH over dt untuk ideal gas. Ini adalah constant pressure. So dH, yang pindah ke sini, sama dengan CP dt. So Q1 daripada besar yang ni tolak dengan Q2 sama dengan M, H2 tolak dengan H1 sama dengan del H. So kita tukarkan dia menjadi ini. So M dot CP sama dengan T temperature. Ini adalah persamaan akhir bagi problem yang ini, untuk pipe flow. Jadi untuk ni ada beberapa contoh pada 188 ni anda boleh tengok macam mana konsep ataupun penyelesaian bagi masalah ini diselesaikan. Ni ada complicated sikit, anda boleh study dan juga boleh lihatlah. Okey, saya rasa untuk steady state sampai sini saja.